pemilihan yang terbaik untuk kita adalah kita terus menyokong padu lagu nasyid yang selama ni kita dah mulakannya dari akak ummi kita sendiri. Betul. Untuk kita jayakan nasyid. Kalau kita lihat pun sekarang bagaimana untuk masa akan datang, lihatlah yang mana masa sekarang ini di peringkat mana sekalipun nasyid ni masih lagi diterima. Daripada tadika, daripada sekolah, peringkat sekolah rendah menengah, peringkat universiti, di jabatan-jabatan ataupun di peringkat luar hinggalah ke peringkat komersial, nasyid masih ada tempatnya. Dan saya kira ia bukan jalan untuk kita lihat bahawa nasyid dah semakin kurang dan sebagainya. Itu bukan sebagai alasan pada saya lah. Yang penting kita, kemauan kita sendiri, bertanggungjawab kita untuk kita terus memberikan ruang terbaik untuk nasyid agar segala anasir-anasir luar yang lain tu dapat kita sekat, dapat kita bendung. Betul. Dapat kita kita katakan sebagai benteng supaya hiburan yang perlu kita dapat salurkan dalam diri kita ni adalah hiburan yang terpilih dan juga yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke podcast rancangan Radio Haz kita, iaitulah podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Kita kembali di episod yang ke-9 bersama dengan seorang lagi penyampai radio Ikim F Ikim kita, iaitulah di sebelah saya Ustaz Irwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat. Ustaz merupakan pengurus rancangan radio dan juga merangkap ketua unit muzik. Betul ke Ustaz? InsyaAllah betul. Betul. Jadi sebab itulah topik kita pada minggu ini, pada episod kali ini kita bawakan adalah salah ke nak berhibur. Sebab apa? Sebab kita tengok sekarang ni ramai sangat golongan muda, golongan remaja lah khususnya kan. Nak berhibur tu kadang-kadang sampaikan kita panggil lalai, kadang-kadang lara kan kalau kita tengok. Dan dulu ingat saya lah, Radio Ikim pernah ada satu tagline. Ikim FM, saya tak ingat beberapa tahun yang sudah lah. Tapi saya memang mendengar Radio Ikim. Ikim FM, pilihan utama anda. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit ataupun spill the tea, kenapa Ikim pernah jadikan itu sebagai tagline? Adakah keistimewaannya disebabkan adanya lagu-lagu nasyid, lagu-lagu yang berunsur Islamik dimainkan di radio, ataupun ada lagi kelebihan ataupun ada lagi signifikan lain yang mungkin orang tak tahu? Mungkin Ustaz boleh kongsikan? Baik, terima kasih Zati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab tentang pertanyaan tu, saya rasa apa yang Izzati dah lontarkan tu rasanya semua boleh bertepatan lah kan, dengan apa yang nak dimaksudkan berkenaan tagline satu ketika dulu, Ikim FM, pilihan utama anda. Jadi seawal kemasukan saya bertugas di sini, daripada awal radio bermula, segalanya kemungkinan akan kita boleh kaitkan ataupun kita libatkan berkenaan pilihan utama anda ni. Sebab pada ketika itu inilah satu-satunya radio, stesen radio yang bertunjangkan pengisian melibatkan agama, khususnya agama Islam kita lah. Jadi di situlah yang kita ingin mendapatkan terutama dari segi sambutan daripada kalangan para pendengar yang nak, kalau bolehlah jadikan inilah pilihan utama masing-masing. Khususnya kepada pendengar halayak orang Islam kan. Betul. Jadi di situ juga saya kira pihak Ikim sendiri pun dah bersedia untuk menembusi siaran bersama dengan khalayak pendengar di kalangan pendengar di Malaysia untuk melibatkan segala macam pengisian. Memang paling utama pengisiannya memanglah yang melibatkan ilmiah, yang melibatkan agama. Dan dalam perlibatan tentang program ilmiah dan agama ni tidak kurang juga kalau kita boleh pecahkan lagi kan, untuk kita serikan lagi pengisian, termasuklah sampai ke peringkat yang melibatkan hiburan. Jadi hiburan pada ketika itu, saya kira 2001 sangat sinonim dan sangat kuat pada ketika itu
fenomena nasyid contemporary. Nasyid contemporary. Yang dah dimulakan sekitar 96-97. Kalau kita kenal dengan nama-nama kumpulan Raihan, Rombani, Hijaz, Nausihat, Saujana dan Brothers dan macam-macam lagi nama-nama di peringkat awal kan. Jadi kemunculan kami pada ketika itu, khalayak pendengar ataupun peminat nasyid ni dah semakin bertambah. Dan penerimaan lagu nasyid ni boleh dikatakan sangat dekat dengan masyarakat, khususnya seisi keluarga, termasuklah di sekolah-sekolah. Jadi bila kita fikirkan tentang pengisian rancangan radio, khususnya dalam membentuk satu radio Islam pada ketika itu, satu-satunya yang ada, jadi tidak boleh tidak, kita tak boleh sampingkan yang benda yang melibatkan hiburan, kerana Betul. kita tahu di mana-mana stesen pun kalau tak ada lagu dia macam tak berseri. Dia macam tak nama radio lah. Orang kata radio memang music. Tapi itu bagi pendekatan radio yang melibatkan stesen radio hiburan lah. Betul. Jadi bila melibatkan radio Islam ataupun radio Islam ni macam mana nak buat kan? Jadi kita perlu juga menyeimbangkan di antara pengisian yang kita syaratkan, kita padatkan dengan pengisian ilmiah, menyebarkan dakwah dalam Islam. Tidak boleh tidak, nasyid tu juga perlu kita bawa sama. Kerana nasyid itu juga satu cabang dakwah. Betul. Untuk kita sampaikan segala maksud di dalam ajaran-ajaran dalam Islam lah kan. Betul. Jadi penerimaan pun cantik pada ketika itu. Jadi nampak gayanya pengisian lagu-lagu yang menyerikan Radio IKIM pada ketika itu memang boleh katakan hampir keseluruhannya adalah lagu-lagu yang melibatkan nasyid dan juga lagu-lagu kita katakan lagu-lagu pop yang bukan daripada kalangan para penasyid yang menyanyikan lagu, tapi dia ada liriknya. Syarat dengan melibatkan ketuhanan, mesej kemanusiaan dan sebagainya. Itu juga satu tanggungjawab kita untuk kita tak sampingkan lah. Kita mainkan sama kan, sebagai mendukung kepada senarai lagu-lagu yang kita siarkan. Sampai tahap setelah setahun saya kira Radio IKIM bersiaran daripada Julai 2021 tu 2002 mula nak memikirkan pengisian yang terbaik. Ke mana hala tuju untuk kita serikan nasyid kan. Jadi muncullah segmen Carta Nasyid. Carta Nasyid. Macam mana radio lain ada carta radio dia sendiri, kita pun ada carta nasyid. Kita boleh lihat kan kemunculan stesen-stesen yang ada di luar sana. Semestinya mesti ada satu program yang dinamakan carta kan. Betul. Satu kita panggil satu tarikan untuk setiap stesen. Perlu ada satu program yang melibatkan carta tersebut. Jadi bila Radio IKIM bersiaran, rasanya tak ada masalah kalau kita pun buat juga jadikan kenyataan satu program carta, disebabkan pada ketika itu nasyid memang sangat mendapat permintaan yang tinggi lah. Dan juga pihak-pihak syarikat rakaman mengeluarkan lagu, album, artis-artis baru. Jadi di situlah peluang untuk artis nasyid juga dapat mempromosi lagu, dan merasai sesuatu lagu tu dihargai oleh peminat mereka. Tepat. Betul-betul. Sebab kalau kita tengok radio-radio lain, dia macam bila kita ada waktu lah, mungkin waktu tahun 2001 tu Radio IKIM sahaja yang menjadi lagu yang mempromosikan lagu-lagu nasyid kan. Macam kalau para penasyid ni kita nak tahu dia kadang biasa kat konsert ke kat mana konsert yang mereka buat. Tak ada pun dekat radio-radio yang biasa hiburan ni, tak ada pun dimainkan lagu nasyid. Jadi bila adanya Radio IKIM ni yang memainkan, dia menjadi satu peluang lah untuk para penasyid semua. Sebagai macam mana boleh sebagai tambahan lah kan. Kita bukan nak kata tidak ada stesen lain mainkan. Tapi bila mana penerimaan yang cukup besar, yang kalau kita fikir ukurkan setakat ni pun penjualan album yang tertinggi daripada dulu sampai sekarang masih lagi dipegang oleh kumpulan Raihan. Jadi setiap stesen di luar sana mereka tetap
meraihkan juga kehadiran nasyid ni. Cuma mungkin bila Radio IKIM yang memainkan peranan ini, kita dapat membawa secara menyeluruh setiap kumpulan nasyid yang baru muncul. Mungkin mereka tidak berpeluang untuk mendapat tempat ataupun mempromosikan di stesen-stesen besar. Radio IKIM lah yang cuba untuk membawa mereka lebih dikenali oleh masyarakat. Maknanya ada nama-nama kumpulan nasyid mungkin kita tak pernah dengar, tapi Radio IKIM lah yang bawa kan. Memang sedap pula. Orang pun tanya macam tanya dekat social media, ni lagu apa, siapa penyanyi dia. Betul. Macam mana boleh Ustaz rasa macam Ustaz dan juga tim boleh tercetus nak buat carta nasyid tu sendiri? Secara ringkas, bila bermulanya Radio IKIM, kita mula mendapatkan sumber-sumber lagu daripada syarikat rakaman. Kita mengenali rapat dengan selalunya daripada pegawai perhubungan awam masing-masing, dan membawa artis-artis yang membawa artis ke Radio IKIM untuk dipromosikan. Jadi sikit sebanyak saya mula mendekati satu persatu artis-artis nasyid ini, mengenali mereka secara lebih dekat lah, sehingga kita boleh katakan sampai tahap menjadi sahabat di situ. Boleh making friend, English kata. Bukan sekadar berada di konti, tapi di luar juga kita boleh bertemu, bersembang panjang lagi berkenaan tentang perkembangan nasyid kan. Jadi muncullah satu cadangan, satu idea yang kita cuba bina satu rancangan yang melibatkan carta. Dan daripada situ kita bertatihlah perlahan-lahan undian yang mana kita kira sama juga macam peranan di stesen lain yang melibatkan pendengar ataupun peminat lah. Cuma bila dah bermula sedikit demi sedikit, daripada 2002 ada cetusan lain yang kita rasa ingin memberikan impact sedikit lebih baik lagi kan daripada yang sedia ada di radio. Kita wujudkan yang melibatkan penganjuran anugerah nasyid. Anugerah nasyid. Jadi alhamdulillah buat pertama kalinya dalam sejarah IKIM dapat menghasilkan satu penganjuran anugerah nasyid daripada carta. Memilih lagu-lagu terbaik membawa kepada peringkat akhir yang melibatkan penganjuran di pentas. Di pentas, Masya Allah. Dan IKIM jugalah yang menjadi orang kata perintis. Betul tak? Daripada carta nasyid, kemudian ada anugerah nasyid, yang saya kira program besar IKIM jugalah sebenarnya. Yang melibatkan khususnya lagu-lagu yang komersial. Bukan tak ada penganjuran nasyid di tempat lain, ada di sekolah, betul, di universiti. Peringkat kebangsaan maupun oleh pihak JAKIM pun ada membawakan peranan dalam pertandingan nasyid. Tapi untuk lagu-lagu nasyid yang melibatkan artis-artis komersial di dalam album, kitalah kiranya yang buat pertama kali munculkannya. Okey. Okey, jadi untuk yang kita punya segmen pertama ni, kita dah dapat nampak lah para penonton. Saya harap semua para penonton, para pendengar dah boleh dapat digest info yang kenapa antara keistimewaan IKIM selain daripada kita ada pengisian yang ilmiah, kita ada pengisian daripada ahli akademik, kita juga ada daripada para asatidzah yang sangat berilmu, menyampaikan ceramah mereka. Betul. Kita ada juga muzik. Kita tak tinggalkan realiti dunia hiburan itu sendiri, tapi kita masukkan, cuma kita tambahkan ada elemen ketuhanan tu supaya untuk elakkan kita daripada lara. Okey, jadi kepada anda semua, kita akan berehat. Okey, berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini hanya di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Welcome back guys untuk episod yang ke-9 bersama dengan saya Izzati Zakaria sebagai host anda dan juga panel kita Ustaz Erwan selaku Ketua Unit Muzik di Radio IKIM. Tadi kita dah sembang, topik kita hari ini adalah tentang
salah ke nak berhibur? Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada para pendengar, para penonton yang baru saja tune in podcast kita hari ini, jangan lupa untuk saksikan dan teruskan setia bersama dengan podcast yang akan kita siarkan pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di YouTube channel kita, di Facebook page kita dan juga di podcast di Spotify kita ada juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow dan juga share untuk tune in episod-episod yang dah pun berlalu dan yang akan datang. Tadi kita dah pun sembang tentang bagaimana tercetusnya lagu-lagu nasyid di Radio Ikim. Dan kita dah pun dapat sikit gist bagaimana istimewanya Radio Ikim ni bila mana dia ada elemen, dia ada juga muzik tapi dia ada juga elemen-elemen yang mengingatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kita kepada supaya tak lara lah. Berhibur boleh tapi jangan lara-lara kan. Jangan sampai terlalai. Jadi Radio Ikim lah platform sebenarnya untuk kita berhibur tapi tak lalai. Tadi Ustaz dah pun terangkan bagaimana semua tu tadi. Jadi saya macam tertarik untuk tanya bagaimana Ustaz mengendalikan, macam kita tahu Ustaz sebagai ketua unit muzik dan juga selaku pengurus penerbit rancangan, bagaimana dia jadi satu tanggungjawab yang besar sebab Ustaz selaku kita panggil gatekeeper lah yang akan filter semua lagu-lagu yang dimainkan. Semua lagu-lagu yang kalian dengar di radio ni, inilah insan yang bertanggungjawab, memegang tanggungjawab yang besar tu untuk pilih lagu tu. Dan macam mana pula Ustaz mungkin boleh ceritakan tentang caratan nasyid tadi tu sampailah ke anugerah, bagaimana dia punya proses. Mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz, pengalaman Ustaz. Okey, dari segi lagu yang disiarkan, bukan sekadar saya seorang lah yang bertanggungjawab. Kita juga menubuhkan jawatangkuasa daripada peringkat dalaman. Ada mesyuarat yang dijalankan untuk menyaring, mendengar, menilai lagu-lagu yang diterima, supaya bila disiarkan nanti ianya dalam keadaan lagu-lagu tersebut dalam keadaan baik lah. Baik, betul. Tidak ada isu dakwa-dakwi dan sebagainya, tak ada isu dan sebagainya. Bila melibatkan penilaian ni, selalunya lagu-lagu ni saya kira dia ada 3 atau 4 elemen utama lah. Kita kena dengar lagu dia, betul. kita kena dengar ataupun kita kena lihat meneliti lirik dia. Yang ketiga, khususnya dari segi yang paling utama, kalau pertandingan tu nak dengar vokal penyanyi tu, kan? Tahap macam mana dia menyampaikan lagu. Dan yang keempat, saya rasa dari segi penilaian kena ambil ukur juga, terutama dari personality yang menyampaikan lagu lah. Supaya dia tak terlibat dengan mana-mana kontroversi. Supaya tak menyentuh lah kontroversi, dan ianya bersih dan memang sesuai, layak untuk lagu tersebut dapatlah kita serikan di radio, kan? Betul. Dan disampaikan ataupun dibawakan dakwah tersebut sampai secara lebih baik, berkesan dan sebagainya. Betul. Jadi itu antara elemen utama lah. Ada lagi beberapa perkara lain juga yang ambil kira lah, aspek penting, kan? Jadi dalam penilaian tersebut akan disiarkan selepas itu. Dan mungkin juga ada lagu-lagu yang mungkin tidak melepasi, adalah beberapa sebab utama bertepatan dengan beberapa aspek yang saya sebutkan tadi lah. Kadang-kadang ia menjadikan satu, kita katakan, sandaran juga ataupun benchmark juga untuk penggiat untuk memperbaiki dari segi penghasilan lagu pada masa akan datang, kan, supaya ianya mencapai lah. Sebab kita kira mungkin pada peringkat awal dulu kita membantu untuk membawa segala mungkin banyak mana lagu datangnya daripada mana-mana pihak sekalipun. Tapi ada satu ketika kita rasakan perlu diambil kira nilai dari segi komersial dan juga dari segi kualitinya, supaya nasyid ini tidaklah sekadar dihasilkan untuk tangkap muat, tapi ia juga perlu dipandang serius kerana ia juga melibatkan muzik, khususnya khazanah di Malaysia lah. Sebab kita banyak dengar sebelum-sebelum ni kat Malaysia ni lubuk lagu-lagu nasyid ni, macam tu lah, kan. Pihak-pihak antarabangsa pun banyak meneliti, menilai, meninjau penghasilan lagu-lagu yang datang daripada negara kita lah, kan. Betul. Jadi saya kira itu sebagai satu kayu ukur yang penting. Setiap penggiat perlu ada pemikiran tersebut supaya penghasilan lagu tu lebih berkualiti, kan. Jadi bila dah mula di situ, kita mula membawa lagu nasyid ke arah yang lebih
cantik proses dia, sampai ke tahap kita berbincang, bersembang, berbual baik dengan penggiat. Muncullah idea untuk kita tambah serikan lagi nasyid dengan ke arah pertandingan anugerah. Tapi dalam secara mingguan rancangan itu bersiaran, memang selain daripada menyiarkan lagu-lagu dalam kedudukan carta setiap minggu, ada 10 lagu, juga berserta ada lagu-lagu dalam pencalonan, kita juga mengundang para penggiat ni untuk menyerikan rancangan sebagai tetamu undangan kita lah. Maksudnya yang dapat Johan tu dia akan tidak, maknanya secara tidak langsung setiap minggu ada tetamu-tetamu yang berbeza, tapi di kalangan para penggiat, bukan sekadar penyanyi saja. Kita juga mengundang dari segi para komposer, penulis lirik, mereka di belakang tabir juga, ataupun tokoh-tokoh yang dikenali, disegani, dihormati daripada kalangan penggiat nasyid lah. Jadi di situlah kita juga dapat mendengar perkongsian masing-masing dari sudut-sudut yang berbeza kan, untuk menambahkan lagi info kita terhadap perkembangan nasyid dari semasa ke semasa lah. Jadi penganjuran tu juga salah satu daripada apa yang telah dikumpulkan segala kita katakan hasrat masing-masing kan. Kita lihat ada penganjuran anugerah daripada pihak luar sana sini, tapi nasyid macam kurang peluang sangat kan? kurang, betul tak? Jadi kita di Radio IKIM ataupun IKIM FM pada ketika itu terpanggil untuk cuba buka dan juga cuba menerajui, memulakan langkah penganjuran ini. Alhamdulillah menjadi nyata pada tahun 2004. Itu tahun first Anugerah Nasyid. Pada ketika itu, dan pelibatan boleh katakan hampir menyeluruh dari segi penggiat seni tanah air, kerana walaupun penyanyi daripada kalangan penasyid, dari segi hakim atau jurinya kita libatkan daripada para penggiat seni di tanah air yang melibatkan nama-nama besar, komposer, pengubah muzik lagu dan sebagainya. Jadi tidaklah macam stagnan dekat daripada satu circle dia, betul. Sudut saja kan. Jadi untuk pengiktirafan dan lebih menuju kepada kualiti, kita undang dari segi pemilihan tersebut daripada kalangan penggiat seni di tanah air lah, sehinggalah juga para akademik yang berada di universiti-universiti tempatan juga yang ada apa kita katakan para penasyid mereka, penasyid ataupun mereka ada pemikiran ke arah nasyid tersebut, kita undang samalah untuk memainkan peranan dari segi selaku juri pada pertandingan, dan ianya berlangsung dari tahun ke tahun. Kita dapat merasai anugerah ini pada 2004, 2005. Kemudian kita berehat yang panjang. Kenapa? Mungkin ada kekangan-kekangan yang pada ketika itu tidak mampu untuk kita atasi. Sehinggalah mendapat peluang kembali buat pada 2014. So comeback after 9 tahun. 9-10 tahun macam tu. Betul. Dan comeback tu dari segi kemunculan dia memang kita lipat gandakan lagi lah. Maknanya daripada tempat yang mungkin berskala tidaklah besar sangat, bila pergi ke 2014 kita dapat buat di PICC pada ketika itu, dengan bantuan dari segi para penganjur di luar sana yang banyak memberikan tunjuk ajar untuk kita sebar luaskan lagi penganugerah ini supaya ia nampak lebih lebih grand pada ketika itu kan. Betul. Disambung pada 2017 di Sedo Melawati Shah Alam. Besar. Pada ketika itu alhamdulillah dapat kerjasama dengan pihak TV Ijrah untuk peringkat separuh akhir dan juga akhir di TV kan. Sebelum tu tidak ada, cuma ada peringkat akhir pernah di TV kan di TV Ijrah pada tahun 2014. 2017 mendapat pendedahan lebih lagi dengan kerjasama dengan TV Ijrah pada 2017 dan juga 2014 di perlawanan di peringkat akhir, 2017 di peringkat separuh akhir dan juga akhir. 2019 kita kembali semula ke IKIM pada ketika itu di Dewan Besar untuk kita laksanakan penganjuran ini, sehinggalah berlakunya fenomena COVID yang jadi tak dapat diteruskan, memperlahankan rentak kita lah. Sehinggalah sekarang ini
kalau ada rezeki mana tahu insya-Allah mungkin tahun depan dapat kita anjurkan semula. Tapi bukan senang untuk kita fikirkan penganjuran ini. Banyak pihak yang perlu terlibat sama, terutama dari segi kos-kos yang sangat besar perlu kita kena fikirkan. Betul. Maknanya penlibatan kerjasama dengan pihak penaja juga kita sangat harapkan agar penganjuran ini dapat diteruskan lagi dari semasa ke semasa, kerana ia banyak mencungkil dan juga membuka minda masyarakat untuk menyelami lagi nasyid bukan sekadar hiburan, tapi ada elemen penting dalam intipati setiap lagu yang dinyanyikan. Itulah. Sekejap, Ustaz, saya ada satu soalan. Kiranya siapa yang nak masuk, siapa yang peserta anugerah nasyid itu, adakah syaratnya lagu-lagu mereka perlu dimainkan di IKIM ataupun macam mana? Faham? Memang semestinya kerana nak pergi ke anugerah nasyid adalah jalan utamanya lah adalah melalui carta nasyid. Carta nasyid daripada IKIM. Carta nasyid adalah bermula daripada siarannya, disiarkan bermula peringkat awal di radio IKIM lah. I see. Jadi proses itulah kena lalui. Dan sudah semestinya bila melibatkan carta ini, bila lagu tu mula dicalonkan, peminat dan juga kita katakan yang mendengar, para pendengar akan memilih lagu tersebut untuk undi lah kan, agar lagu tu mendapat tempat terbaik dan juga dapat bertahan lama kan, agar sampai satu peringkat untuk kita membawa ke peringkat anugerah pula, kita akan menyaring dan peringkat akhir pula akan diadili oleh pihak juri profesional. Jadi itu antara proses-prosesnya lah. I see. Okay, mesti ramai yang yang menyanyi kat luar tu kan, para penyanyi, para penasyid yang sedang mendengarkan yang baru kan, kita kata baru nak up. Baru nak up ada rasa macam, kalau macam tu aku nak lah biar bagi promosikan lagu aku. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Ustaz mungkin ada caranya. Ya, dah mestinya peringkat awal adalah perlu menghantarkan lagu lah kan. Menghantarkan lagu dan cuba berhubung dengan pihak radio IKIM untuk mendapatkan proses sebenar untuk menghantarkan lagu, sama ada daripada pihak syarikat rakaman maupun secara individu. Sebab sekarang ni dah makin ramai yang menghasilkan lagu secara individu kan. Betul. Jadi tak ada masalah, boleh berhubung terus untuk mengetahui caranya, dan jika berpeluang insya-Allah lagu-lagu anda akan dapat dimainkan di radio. Ada kena bayar ke Ustaz? Ada kena bayar ke diorang? Itu tidak pernah kami adakan. Tak pernah adakan. Malahan mungkin para penggiat ada mendapat lah royalty dan sebagainya daripada pihak yang berwajib tersebut kan, bila mana lagu-lagu tu disiarkan khususnya di radio dan sebagainya kan. Jadi pada saya peluang ini memang peluang yang perlu diguna sebaiknya lah untuk para penggiat agar nasyid ni dapat terpelihara dan dapat menjadi satu platform terbaik lah, khususnya lagu tu dapat disalurkan kan ke tempat terbaik. Dan bila dah melibatkan radio dah berusia 22 tahun sekarang kan, kita lihat perkembangannya semakin meluas sebab adanya stesen-stesen lain mula memberikan satu ruang terbaik pula untuk nasyid di stesen-stesen lain, di radio maupun di TV. Jadi kita nampak perkembangan tu sangat cantik, sangat sihat. Betul. Bukan hanya bertumpu di radio IKIM sahaja, malahan di stesen radio atau TV yang di lain tempat pun dah mula memberikan ruang terbaik untuk nasyid ni. Alhamdulillah. Dan mungkin itu adalah salah satunya sebab berkat adanya wujudnya carta nasyid di radio IKIM, Masya-Allah. Dan kita dapat lihat dekat sini bahawa kalau kita back to our topic, salah ke untuk berhibur, dan tadi Ustaz dah berceritakan bagaimana juga carta nasyid, anugerah dan sebagainya. Mungkin benda ni menjadi salah satu sebab lah untuk kita semua bahawa setiap manusia ni tak lari daripada fitrah untuk berhibur sebenarnya kan. Dan kita dah tengok dekat sini dan kita dah dengar yang Radio IKIM menyediakan menjadi platform untuk anda semua
berhibur boleh, tapi kena ada batasan dia. Berhibur boleh, tapi ada juga mesej-mesej yang lirik daripada lagu tu yang kita kena tengok sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni risau. Kadang ada lagu ni, dengar muzik ni best, melodi dia seronok sangat, tapi lirik dia, khususnya lagu-lagu yang daripada belah sana lah kan, belah barat sana tu banyak lagu-lagu dia yang lirik dia kemudian macam tak berapa nak cantik lah, tak berapa nak elok sangat. Dan last tadi Ustaz ada sebutkan yang saya kira sangat penting untuk para penasyid, para penyanyi yang baru nak up. Kita kata BBNU lah kan, yang baru nak up. Mungkin bolehlah ikut apa yang guideline yang Ustaz dah cakap tadi. Bolehlah berhubung dengan pihak radio sendiri untuk mempromosikan lagu. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada. Kena ikutlah tadi tu liriknya, lagunya kan. Dan kalau boleh, tak adalah kontroversi penyanyi itu sendiri. Okey? Kepada anda semua, kita akan bersambung lagi untuk segmen yang seterusnya. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan kesetiaan bersama dengan kami di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Anda kembali lagi bersama kami di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Terima kasih buat anda semua yang masih setia sampailah ke episod yang ke-9. Dah 9 episod dah kita sebenarnya. Bersama dengan saya, Izzati Zakaria, dan juga panel kita hari ini, Ustaz Irwan. Dalam topik membincangkan salah ke nak berhibur ni sebenarnya. Kita dah pun sembang tadi macam mana kronologi tercetusnya lagu-lagu nasyid di Radio IKIM, dan bagaimana IKIM ni menjadi, ini saya kira menjadi perintis, menjadi peneraju kepada industri nasyid itu sendiri. Jadi soalan untuk segmen kita yang terakhir ni, untuk slot kita yang terakhir ni, kepada Ustaz selaku Ketua Unit Muzik Radio IKIM, bagaimana Ustaz melihat, bagaimana Ustaz dan juga mungkin penggiat seni yang lain melihat industri nasyid ini boleh kekal relevan? Contohnya lagi 5 tahun akan datang lah, kita bagi masa time span ni 5 tahun akan datang. Bagaimana Ustaz memastikan yang radio nasyid ni boleh kekal relevan, dan mungkin Ustaz boleh predict, boleh menjangkakan apa akan jadi kepada industri nasyid 5 tahun akan datang, Ustaz? Baik. Sebut tentang berhibur ni tak ada salahnya. Yang paling penting, berhibur memang tak ada salahnya. Yang salah adalah pemilihan hiburan yang kita pilih. Betul. Jadi hiburan yang mana semua orang perlukan hiburan, dan banyak boleh dipecahkan dari segi maksud hiburan, sampailah ke bentuk lagu dan sebagainya. Dan kita tahu kuasa lagu ni sangat besar lah kan peranannya di seluruh dunia. Jadi pemilihan yang terbaik untuk kita adalah kita terus menyokong padu lagu nasyid yang selama ni kita dah mulakannya dari akar umbi kita sendiri. Betul. Untuk kita jayakan nasyid. Kalau kita lihat pun sekarang bagaimana untuk masa akan datang, lihatlah yang mana masa sekarang ini di peringkat mana sekalipun nasyid ni masih lagi diterima. Daripada tadika, daripada sekolah, peringkat sekolah rendah menengah, peringkat universiti, di jabatan-jabatan ataupun di peringkat luar hinggalah ke peringkat komersial, nasyid masih ada tempatnya. Dan saya kira ia bukan jalan untuk kita lihat bahawa nasyid dah semakin kurang dan sebagainya. Itu bukan sebagai alasan pada saya lah. Yang penting kemauan kita sendiri, bertanggungjawab kita untuk kita terus memberikan ruang terbaik untuk nasyid, agar segala anasir-anasir luar yang lain tu dapat kita sekat, dapat kita bendung. Betul. Dapat kita kita katakan sebagai benteng, supaya hiburan yang perlu kita dapat salurkan dalam diri kita ni adalah hiburan yang terpilih dan juga yang terbaik lah. Jadi peluang untuk nasyid ni masih ada. Yang penting semua berperanan dalam perlu untuk menjaga seni ini, dan bukan untuk peringkat dari IKIM saja. Saya kira kita sebagai platform ataupun kita katakan medium untuk nasyid ni dapat
didengari dari semasa ke semasa. Malahan dukungan tu juga perlu ada daripada para penggiat sendiri. Betul. Yang tidak putus, tidak henti-henti untuk terus hasilkan yang terbaik, agar ianya dapat diserikan sentiasa, disemarakkan sentiasa lagu-lagu nasyid ini hinggalah ke peringkat tahap kita katakan mereka yang berada di syarikat-syarikat besar khususnya yang melibatkan rakaman juga perlu bermainkan peranan lah yang penting tentang nasyid ni. Okey, jadi bila kita katakan tentang nasyid ni sejauh mana boleh pergi, saya rasa insya-Allah selagi ianya mampu untuk terus bertahan dan juga terus diraikan dan diserikan, insya-Allah ianya akan relevan sampai bila-bila lah. Dan perkembangan perubahan yang berlaku tu memang nampak ketara. Kita tahu kalau dulu 20 tahun yang lalu mungkin nasyid bermula pada ketika itu dalam suasana yang kita nampak cara dia berperanan ataupun dia dihasilkan dalam bentuk tertentu kan, yang mana kita katakan ini lagu nasyid evergreen ni dengan nama Raihan, dengan nama Ijaz, kan, itu adalah nasyid pada ketika itu. Proses lagu itu dapat dihasilkan, tapi memang sangat ketara berbezanya dengan penghasilan sekarang. Ada nasyid, kumpulan nasyid ataupun artis nasyid yang masih mengekalkan dari segi konsepnya. Ada juga Atan ni kan, atan tradisional. betul, dan juga ada juga kumpulan nasyid yang mengikut trend perubahan dari semasa ke semasa. Kerana itu semua adalah kita katakan pendirian masing-masing, usaha masing-masing agar nasyid ini masih terus dapat diterima. Jadi tidak ada salah mana-mana pihak sekalipun. Itu adalah cara ianya dapat dikembangkan, cara dakwah nasyid itu dapat dibawakan agar penerimaan itu dapat diterima dengan mana-mana generasi sekalipun. Jadi kita kena menerima dengan keadaan sekarang, kerana itulah penerimaan oleh masyarakat tentang lagu nasyid. Jadi pada saya yang melihat pengalaman saya daripada awal sehinggalah sekarang, memang nampak ketara perubahan lagu nasyid. Banyak juga ada komen-komen ataupun luahan-luahan rasa daripada peringkat generasi yang seusia saya juga ataupun yang lebih berusia daripada saya, melihat nasyid sekarang dah lain. Dah lain. Diorang macam mungkin diorang tak boleh nak terima kot perubahan tu. Betul. Tapi kita kena lihat juga suasana muzik di luar juga terlibat sama dalam perubahan ini. Betul. Kan kalau kita minat dari segi contohlah, kalau kita minat dari segi generasi lagu-lagu yang rock, ballad dan sebagainya. Kalau sekarang pun yang muncul artis-artis baru, memang mereka juga membawa konsep yang sama tapi dah berubah cara penghasilan lagu. Betul. Kan. Jadi itulah berlaku dari semua yang ada yang melibatkan seni. Termasuklah tak kesampingnya tentang nasyid. Jadi selagi ianya disebut dengan perkataan nasyid, saya rasa itu dah satu kita katakan rasa seronoknya kita lah. Mereka masih lagi melabelkan ia adalah nasyid. Dan di situlah kita di Radio IKIM masih lagi mengekalkan nama, kalau dalam program carta tu carta nasyid. Walaupun lagunya dah macam pop dah ke sebagainya kan. Tapi kita tahu yang berperanan adalah mereka yang terlibat. Maknanya kita sebagai medium, penghasil lagu juga membawa lagu tersebut ke Radio IKIM dan meletakkan mereka, melabelkan mereka sebagai nasyid. Kita perlu terima dan kita salurkan kepada masyarakat agar masing-masing tahu nasyid masih ada. Cuma yang berbeza adalah dari segi lagu, penghasilan lagu itu. Betul. Kerana teknologinya, kerana perubahan semasanya. Betul. Dan yang penting selagi mahu mana generasi baru sayang, suka dan ingin terlibat dalam nasyid, saya rasa itu adalah satu kita katakan sokongan yang terbaik lah. Betul. Nasyid ni insya-Allah dapat terus kekal. Relevan. InsyaAllah. Jadi saya kira sebenarnya dekat sini dia ada macam it takes two to tango. Macam kena ada dua effort.
para pendengar dan juga yang penggiat seni itu sendiri. Betul. Macam kita katakan tadi kan, memang kalau saya sendiri, saya dulu membesar dengan lagu nasyid juga Ustaz. Kita tahu Raihan, kumpulan-kumpulan nasyid ni dulu, dia start dengan main alat tradisional tu tau. Dah buka lah shaker semua tu. Tapi kita tengok dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin canggih ni, dah tak guna dah alat-alatan tu, tapi kita guna instrumental. Kita guna -1 lah, macam tu kan. -1 ke Ustaz? Tapi dia macam, dia tak guna dah lah alatan tu. Dia just guna susunan muzik. Kalau rakaman pun dah mula melibatkan alat-alat muzik yang sebenar. Yang melibatkan lagu-lagu lain kan. Seperti lah, kita katakan kemunculan dengan keyboardnya, gitarnya dengan drum. Itu proses yang melibatkan perubahan. Betul. Dan tapi kena ingat muzik asas yang kita labelkan tadi dengan nasyid dengan Raihan dan sebagainya, perkara tersebut masih lagi diteruskan sehingga sekarang, khususnya dalam melibatkan pertandingan-pertandingan di luar, di sekolah. Masih lagi kena guna juga alat dengan syarat-syarat sebegitu. sebab itulah nasyid. Jadi selagi ianya ada ruang yang dijayakan oleh mana-mana pihak, insyaAllah dengan cara mana sekalipun, yang penting nasyid itu dikekalkan dan juga diterima, diteruskan usahanya dari semasa ke semasa dan agar ianya terpelihara lah, insyaAllah. Betul Ustaz, saya sokong dan saya setuju. Macam yang saya kata tadi, kiranya para penggiat seni ni, mereka dah berusaha untuk menyediakan lagu, untuk mengubah lagu ikut kepada ikut kepada masa, ikut masa semasa dan juga ikut kepada taste ke dia panggil. Cita rasa semasa, cita rasa anak-anak muda sekarang ni. Jadi kita lah yang mendengar ni, kita kena support lah kan. Kita kena support. Kalau dah dengar lagu tu, cubalah promote lah dekat IG ke, dekat TikTok. Sekarang kan dah banyak dah, semua benda video dah kena ada muzik. Apa-apa semua kena attach dengan muzik. Jadi banyak benda yang kita boleh support juga semua para penggiat seni, khususnya para penggiat industri nasyid kan. Okay, soalan last lah Ustaz daripada saya. Sebabkan topik kita hari ini adalah salah ke untuk kita berhibur, mungkin Ustaz selaku pengurus penerbit rancangan dan juga selaku ketua unit muzik, mungkin Ustaz boleh memberi sedikit pencerahan kepada mereka di luar sana, macam mana kita nak berhibur tapi masih lagi dalam batasan syariat tu sendiri Ustaz. Ya, benda ni pada saya ianya bermula daripada kita lah. Daripada diri kita, bermula daripada keluarga, cara kita belajar di peringkat sekolah dan sebagainya. Proses tu sebenarnya kita dah dapat dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita lah. Jadi nasyid ini sendiri sebenarnya kita dah rasa, bila sebut nasyid kita dah rasa ianya satu ruang yang kita rasa ruang yang selamat di situ. Betul. Kan. Segalanya akan terpelihara di sana sini sebab ia sangat berkait dengan agama. Jadi bila mana kita pandang penampilan para penasyid tersebut ataupun yang menyanyikan lagu, juga acara-acara yang diserikan, bila mana nasyid selalunya acaranya adalah acara yang dalam keadaan kita rasa mampu untuk dihadiri oleh semua lapisan. Maknanya bila sebut semua lapisan ni, satu keluarga boleh datang. Betul. Kan? Macam dia samalah juga macam mana kita ikuti program-program ceramah dan sebagainya. Termasuklah program-program melibatkan maulid, kasidah dan sebagainya. Dan juga fenomena sekarang tentang isu Palestin dan sebagainya. Ia juga kita lihat penganjuran-penganjuran besar, di situlah juga nasyid berperanan. Betul. Dalam memberikan sokongan yang padu ke setiap acara-acara yang dianjurkan kan, termasuk tentang isu Palestin dan sebagainya. Jadi semua ada yang ada dalam dikaitkan dengan nasyid ni, mesti akan boleh disesuaikan dengan mana-mana acara sekalipun. Jadi di situ pada saya, kita tahu bahawa bila mana ada berkait dengan nasyid, insya-Allah program-program ataupun batasan-batasan yang kita risaukan dan sebagainya, insya-Allah akan dapat dijaga dengan baik. Termasuk acara-acara yang kita pernah anjurkan selama ini pun, bila mana melibatkan nasyid, saya kira
halayaknya kita tahu mereka yang sangat tahu untuk menghormati acara tersebut dan menghormati dan juga mengetahui bagaimana masing-masing perlu berperanan Betul. ataupun menjaga batas-batas sebagaimana yang disyariatkan lah. Dan lagu-lagu nasyid sendiri pun dah banyak penghasilan khususnya lirik dia menyentuh pelbagai aspek dari segi kita bau ianya melibatkan benda-benda yang melibatkan kemanusiaan, nilai-nilai murni tentang ajaran agama Islam khususnya yang paling utama kan. Ianya semua dapat dilagukan ataupun dijadikan sebagai satu lirik untuk bukan sekadar berhibur, tapi kita mengambil dapat diserap lirik tu. Bila mana kita mengingati lagu tu, lama-lama kita akan dapat serap intipati tentang lirik tersebut. Betul. Jadi kalau disebut di dalam lirik tu ada menyebut tentang batasan syariat dan sebagainya, insya-Allah dari situ saya rasa masing-masing dapat belajar lah kepentingan tanggungjawab kita selaku seorang Muslim untuk mengambil berat tentang perkara-perkara yang melibatkan batasan syariat dan sebagainya. Jadi saya kira ini sebagai satu medium dakwah yang sangat relevan untuk semua pihak, untuk semua khalayak, dan pastinya akan memberikan impak terbaik lah khususnya dalam mendukung masyarakat kita sekarang ini yang perlunya diberikan penekanan yang terbaik dalam ajaran agama Islam dalam suasana sekarang. Betul. Begitulah. Kita berhibur cari Islam yang mendidik jiwa. Itu tagline IKIM dulu kan. Okey, jadi begitu panjang sangat pencerahan yang Ustaz Erwan berikan kepada kita semua. Sedikit panduan lah sebenarnya saya kira. Macam mana kita nak memilih. Kita nak berhibur boleh, tapi pemilihan hiburan kita tu macam mana? Pemilihan lagu kita, adakah liriknya tu mendekatkan kita kepada Tuhan ataupun tidak? Adakah lirik kita itu membuatkan kita angau kan? Setengah banyak lagu yang itulah bikin angau je. Bikin angau tu teringatlah perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk perkongsian pada hari ini, pada minggu ini tentang salah ke untuk berhibur. Tak salah sebenarnya, tapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Kalau nak tahu, kepada anda yang baru saja mendengar, kalau nak tahu boleh replay balik kita punya podcast kita daripada awal untuk tahu macam mana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita berhibur. Okey, jadi di kesempatan ini saya juga nak mengajaklah kepada anda semua untuk kita sama-sama mendoakan buat saudara kita yang berada di bumi Gaza, Palestin, yang sedang berperang, yang sedang melawan pihak musuh yang sangat-sangat zalim, Zionis laknatullah kan. Kita doalah sama-sama, amalkan qunut nazilah sama-sama setiap kali selepas solat, baca supaya sama-sama kita doakan kesejahteraan, keamanan dan juga keselamatan saudara seakidah kita di sana, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, terima kasih kepada sudi mendengarkan kita daripada awal, yang setia daripada episod 1 sampai ke episod 9, dan yang mungkin baru saja mendengar, terima kasih sebab sudi juga dengarkan kita di podcast ni. Terima kasih, semoga adalah sedikit manfaat yang Ustaz Erwan bagi kepada anda semua, insya-Allah. Teruskan kesetiaan anda di podcast Sit and Seek setiap hari Rabu jam 1 tengah hari, yang akan menemui anda semua di YouTube channel, Facebook page dan juga di Spotify. Silalah follow, like dan juga share. Semoga ada manfaatnya buat anda semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk hari ini, untuk perkongsiannya. Terima kasih buat anda semua. Kita bertemu lagi di episod yang akan datang dengan DJ yang lain. DJ yang lain yang lagi menarik lah perkongsiannya, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.